Berdasarkan satu maklumat sulit yang paling panas, skandal bosku membunuh dan bom C4 Ang Tan Tuya Syaribu atas arahan politiknya akan dibuka semula dan boleh menyebabkan bosku dihukum gantung sampai mati. Sehingga 15 Oktober 2024 hari ini, banduan Najib Razak masih tidak ada telur untuk mengheret Azila Hadri ke mahkamah untuk saman fitnah. Selepas Azila Hadri mendedahkan semua rahsia panas bosku dalang utama membunuh Ang Tan Tuya Syaribu dalam Malaysia. Kes ini adalah satu skandal yang boleh semakin menghancurkan UMNO dalam percaturan kuasa negara. Ia bukan sahaja telah memburukkan dan menghancurkan reputasi politik bosku yang ditelanjangkan dan dibogelkan oleh seorang bekas polis, bekas bodyguardnya, bahawa beliau mengeluarkan arahan ke atas Azila Hadri untuk bunuh dan bom Ang Tan Tuya Syaribu. Malah skandal pembunuhan paling kejam di dunia ini boleh menyebabkan parti UMNO kalah dengan sangat-sangat teruk pada pilihan raya negeri Sabah tahun hadapan, sekaligus parti UMNO boleh hancur dan tumbang secara mengejut pada PRU 16 akan datang. Tekanan politik dalam kerajaan PMX. Ada suara-suara sumbang yang cukup berani meminta untuk bosku disiasat sebagai dalang utama mengeluarkan arahan kepada Azila Hadri untuk membunuh Ang Tan Tuya Syaribu 18 tahun lalu. Walaupun bosku bersama pasukan politiknya telah berjaya mengkambing hitamkan Azila Hadri, akan tetapi lubang-lubang tai skandal pembunuhan yang sangat mengerikan atas nama banduan Najib Razak dan Ang Tan Tuya Syaribu kelihatan tidak boleh ditutup lagi dalam mahkamah negara. Buat kali pertama, keluarga Ang Tan Tuya Syaribu dan peguam mereka bersuara dan meminta untuk kerajaan PMX menyiasat dakwaan Azila Hadri dalam dokumen akuan bersumpah. Banduan Najib Razak mengeluarkan arahan kepada Azila Hadri untuk membunuh Ang Tan Tuya Syaribu. Oleh hal demikian, secara prospek, andai kata PMX berani membuka kes jenayah bunuh atas nama banduan Najib Razak ini, ia bukan sahaja boleh membawa kepada hukuman gantung sampai mati, malah bosku sudah tidak ada peluang untuk menjadi Perdana Menteri buat kali kedua selepas PRU 16. Ya, rancangan politik baru bosku dan pasukan politiknya adalah
Beliau mahu bebas daripada penjara Kajang dan bosku mahu diangkat semula menjadi Perdana Menteri buat kali kedua selepas PRU 16. Masalah besar menimpa bosku hari ini apabila ada rakyat Malaysia bersama keluarga Tan Tuya Syaribu dan peguam mereka meminta untuk skandal pembunuhan Tan Tuya Syaribu dibuka semula atas nama banduan Najib Razak di negara ini. Sememangnya berdasarkan maklumat sulit, cita-cita terbesar bosku adalah untuk menjadi Perdana Menteri buat kali kedua. Tetapi halangan dan cabarannya adalah bosku gagal untuk menutup lubang skandal pembunuhan Tan Tuya Syaribu yang didedahkan oleh bekas bodyguardnya bernama Azila Hadri. Secara persepsi politik, 34 juta rakyat mencop dan melabel bosku sebagai pembunuh yang paling kebal dalam Malaysia kerana bosku tidak ada saman fitnah Azila Hadri sehingga hari ini. Dokumen perundangan Azila Hadri telah diterima oleh Ketua Hakim Negara dan Hakim-Hakim Mahkamah Persekutuan. Andai kata esok lusa banduan Najib Razak didakwa dalam mahkamah atas kes jenayah bunuh melibatkan nama mendiang Tan Tuya Syaribu, bosku berisiko untuk kalah dan berisiko untuk dihukum gantung sampai mati. Sekaligus UMNO boleh hancur dan pupus pada PRU 16. Percaya ataupun tidak, ini antara rahsia-rahsia panas dan maklumat-maklumat sulit yang sedang menghantui bosku dalam penjara rakyat. Hantu Tan Tuya terus mengejar banduan Najib Razak dan ia juga telah menyebabkan nama UMNO semakin buruk. Kerana ada seorang politikus di dalam UMNO yang dilabel sebagai pembunuh yang sangat kejam dalam sejarah dunia. Selagi bosku tidak ada telur untuk saman fitnah Azila Hadri, selagi itu bosku dicop dan dilabel sebagai pembunuh mendiang Tan Tuya Syaribu di dalam Malaysia dan seluruh dunia. Saya tahu menceritakan dan membongkarkan semula skandal dosa besar dan jenayah besar bosku membunuh Tan Tuya Syaribu akan menyebabkan saya diugut dengan satu konspirasi politik untuk sumbat saya dalam penjara. Saya tahu apabila saya mendedahkan semula rahsia bukti skandal pembunuhan Tan Tuya Syaribu yang dikaitkan dengan banduan Najib Razak, pasukan politiknya akan mengugut saya dengan penjara rakyat. Jujur saya katakan kepada pencatur-pencatur kuasa dalam Malaysia dan seluruh dunia, saya tidak takut untuk masuk penjara dalam mendedahkan skandal pembunuhan Tan Tuya Syaribu yang dikaitkan dengan banduan Najib Razak ini. Kerana hakikatnya bukan saya yang mengeluarkan arahan untuk membunuh dan bom C4 Tan Tuya Syaribu di dalam Malaysia.
Sebagai anak jantan, sememangnya saya bersiap sedia setiap hari untuk disumbat dalam penjara rakyat hanya kerana berkata benar. Dalam skandal jenayah pembunuhan paling kejam, iaitu skandal membunuh dan membom seorang wanita yang tidak bersalah, seorang wanita mengandung bernama Altantuya Syaribu yang dikaitkan dengan bosku. Jika esok lusa saya disumbat dalam penjara hanya kerana mendedahkan dan membongkarkan semula bukti bosku membunuh Altantuya Syaribu, ia adalah satu kejayaan yang luar biasa untuk kehidupan saya di negara ini. Semua yang saya sampaikan sememangnya sedang menggoncang percaturan kuasa negara Malaysia atas prinsip rule of law. Seperti mana saya berani mendedahkan dan membocorkan semua bukti dan keputusan skandal rompakan 1MDB banduan Najib Razak di negara ini. Hakikatnya saya tidak takut berhadapan dengan konspirasi politik baru untuk sumbat saya dalam penjara. Ingat rakyat Malaysia, apabila kita berkata benar dalam percaturan kuasa negara ini, anda bukan sahaja berisiko untuk dibunuh atau dibom C4 dalam Malaysia secara tiba-tiba. Bukan sahaja anda berisiko untuk disimen, diculik dan ditembak. Rakyat Malaysia perlu bersedia seperti saya untuk menjadi mangsa konspirasi politik, disumbat dalam penjara dengan bermacam-macam wayang dan gimmick politik. Secara jujur dan ikhlas, saya ingin tegaskan, mana-mana kabel politik bosku yang marah dengan pembongkaran semula skandal pembunuhan Altantuya Syaribu yang sangat kejam dan zalim ini, saya sudah bersedia untuk berjumpa dengan banduan Najib Razak dalam penjara Kajang. Saya tidak takut untuk disumbat dalam penjara kerana berjuang untuk rakyat dan negara ini adalah satu perkara yang cukup berbaloi dan cukup menguntungkan sekalipun anda semua merancang untuk sumbat saya dalam penjara. Oleh hal demikian, sebelum saya disumbat ke dalam penjara hanya kerana saya membongkarkan semula akuan bersumpah Azilah Hadri mengkantorkan banduan Najib Razak mengeluarkan arahan untuk bunuh Altantuya Syaribu pada tahun 2006 lalu dalam Malaysia, suka ataupun tidak, bosku perlu bersedia untuk disiasat dan diheret ke dalam mahkamah untuk berhadapan dengan hukuman tali gantung di era kerajaan PMX kerana skandal jenayah pembunuhan Altantuya Syaribu ini. Dibuka semula oleh rakyat Malaysia. Kesilapan terbesar bosku dan pasukan politiknya adalah
Mereka fikir kita rakyat Malaysia takut bersuara, dan mereka fikir kita rakyat Malaysia takut masuk penjara dengan ugutan-ugutan konspirasi politik. Hanya semata-mata kita menegakkan keadilan undang-undang, bahawa pembunuh yang paling kebal dalam Malaysia ini perlu disiasat dan diheret dalam Mahkamah Rakyat di era kerajaan PMX. Saya ingin mencadangkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 dan kerajaan Madani menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja bagi menyiasat banduan Najib Razak yang dikantorkan oleh seorang bekas bodyguardnya, bekas polis Special Branch, Azila Hadri, bahawa banduan Najib Razak mengeluarkan arahan untuk bunuh dan bom Altan Tuya Syaribu dengan cukup kejam. Disebabkan banduan Najib Razak tidak ada telur untuk saman fitnah Azila Hadri bagi menafikan pendedahan rahsia panas ini, saya ingin mencadangkan kepada Peguam Negara untuk mendakwa banduan Najib Razak dalam Mahkamah Malaysia atas jenayah mengeluarkan arahan untuk bunuh Altan Tuya Syaribu yang tidak bersalah. Rule of law is rule of law. Jika kita semua bersekongkol dan berkomplot melindungi seorang pembunuh yang sangat-sangat zalim, sangat-sangat kejam, ini bermaksud kita sedang menghina 34 juta rakyat. Dan kita sedang menyampaikan mesej bahawa it is okay. Seorang bekas Perdana Menteri, seorang bekas Timbalan Perdana Menteri, seorang bekas Menteri Pertahanan untuk membunuh dan membom sesiapa sahaja dalam Malaysia. Demi melindungi nyawa rakyat, saya tidak mahu 34 juta rakyat menjadi mangsa seterusnya selepas Altan Tuya Syaribu untuk dibunuh dan dibom dengan sangat kejam, hanya kerana ada pihak yang merasakan mereka sangat kebal dan berada di atas undang-undang untuk membunuh siapa sahaja. Saya juga ingin ingatkan, saya tidak akan tutup mulut saya dan saya tidak akan berhenti dalam percaturan kuasa negara ini untuk menegakkan kedaulatan undang-undang dan keluhuran Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Pembunuh bersiri, pembunuh utama yang mengeluarkan arahan untuk membunuh dan membom Altan Tuya Syaribu tidak boleh lagi disembunyikan di dalam Mahkamah Malaysia, kerana skandal jenayah ini boleh menghancurkan negara Malaysia seperti mana skandal rompakan wan individu banduan Najib Razak yang telah menghancurkan negara yang merdeka dan berdaulat hari ini. Daulat Tuanku Yang di-Pertuan Agong, daulat Tuanku Raja-Raja Melayu. Checkmate. And game over. Banduan Najib Razak yang takut saman fitnah Azila Hadri, bekas bodyguardnya, yang mendedahkan semua rahsia besar bosku, mengeluarkan arahan untuk bunuh Altan Tuya Syaribu dalam Malaysia. Akhir kata, saya tidak takut untuk disumbat dalam penjara dan saya tidak takut dibunuh atau ditutup pintu rezeki saya di dunia ini. Kerana hakikatnya saya tidak tertipu dengan permainan politik dunia tipu-tipu ini. Bagi saya, rule of law is rule of law. Nyawa rakyat adalah keutamaan saya.
Dan melindungi kepentingan negara Malaysia yang berdaulat ini adalah agenda utama saya. Kerana kita tidak perlu untuk melindungi seorang pembunuh bersiri yang bukan sahaja berani membunuh seorang manusia, tetapi beliau sebenarnya sudah menghancurkan negara ini sebagai perompak bersiri dan pembunuh bersiri yang sangat kejam di dunia. Kepada bosku, selamat maju jaya dan sila bersihkan nama anda. Dan tolong bersiap sedia untuk dihukum gantung sampai mati. Justice untuk Antantu Yasharibu. Justice untuk rakyat Malaysia. Justice untuk negara Malaysia yang merdeka dan berdaulat. Terima kasih.